Yang kedua, hadis halal bayyin. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Benda halal itu jelas, benda haram itu jelas. Sebab setiap perbuatan kita nak buat, benda tu sama ada halal ataupun haram. Nak buat apa-apa pun, puan-puan jangan ingat benda halal haram ni berkait dengan semayang, puasa, zakat aja. Semua kehidupan kita ni ada hukumnya. Bangun pagi buka mata je, alhamdulillah, dia ada hukum terkait dengan hukum 5. Sama ada buat benda tu halal atau buat tu benda tu haram. Kemudian yang ketiga, lidah kita. Yang pertama niat, yang kedua perbuatan, yang ketiga lidah kita. Lidah kita termasuk dalam hadis 1/3 lagi, iaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keelokan Islam seseorang ialah dia tinggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Biasanya kalau kita belajar hadis ini, dia cerita tentang cakap yang tak berguna yang digunakan oleh lidah kita. Orang baik dia tidak akan cakap benda-benda yang sia-sia. Sebab itulah kata seorang ulama, min a'zamil hasarat antara a'malaka fi mizani ghairika. Maksud dia, antara penyesalan yang paling besar ialah engkau melihat pahala ibadat engkau berada di timbangan amalan orang lain. Di hari akhirat, pahala ibadat kita baca Quran banyak, tetapi pahala tersebut berada di timbangan amalan orang lain. Yang ni yang cukup sakit hati. Kenapa? Berlaku perkara sebegini, kita buat amal banyak, kemudian kita tak jaga lidah. Kita fitnah orang tu, kita ngumpat orang tu, kita kata buruk kat orang tu. Maka amalan semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, baca Quran kita, amalan tersebut berada di timbangan amal kebajikan orang lain. Orang tu tak buat amal pun, dia bukan rajin buat amal baca Quran macam kita, tapi pahala kita baca Quran dapat kat dia. Kenapa? Kerana tidak menjaga lidah kita. Jadi hadis ini menyatakan bahawasanya Imam Syafi'i kata ada 3 hadis. 1/3 niat, 1/3 amal ibadat yang terangkum, amal perbuatan yang terangkum dalam hadis halal dan hadis haram. Yang ketiga adalah amal ibadat yang bersifat dengan lidah yang terangkum dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baik, kita tengok apa itu niat. Rasulullah SAW di awal hadisnya menyatakan bahawasanya hanya segala amal adalah dengan niat. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Diterimanya amal atau tidak adalah kerana niat, iaitu kerana qasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Setiap amal bermula dengan niat. Bila kita niat nak buat baik, dah dapat 1 pahala. Pergi buat baik, dapat 10 pahala. Ini baiknya Allah Ta'ala. Niat buat jahat, tak dapat dosa. Pergi buat jahat, dapat 1 dosa. Tak jadi buat jahat, dapat 1 pahala. Itu kaedah dia. Saya ulang. Niat buat baik, dapat 1 pahala. Pergi buat baik, dapat 10 pahala. Contoh malam tadi niat, pagi esok aku nak pergi kuliah hadis 40, dapat 1 pahala malam tadi. Pagi ni datang sungguh, dapat 10 pahala. Okey, pagi esok niat aku nak pergi ketuk kepala kawan aku. Contoh, niat buat jahat tu. Nak pergi ketuk kepala dia, niat tu tak dapat dosa lagi. Pagi esok pergi ketuk sungguh, dapat 1 je, dia tak dapat 10. Lepas tu niat nak ketuk pukul 8, nak ketuk kepala kawan, marah pukul 8. Sudah semaya subuh, dengar kuliah subuh, tak jadi nak ketuk pukul 8. Malam tadi niat dah, tak jadi nak ketuk,
dapat satu pahala. Sebab apa? Tak buat jahat, tak jadi buat jahat, dapat pahala pula. Yang ni nak bagi tahu niat sesuatu amalan itu yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Inilah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya peluang nak masuk syurga tu luas. Peluang nak masuk syurga lagi luas dibandingkan dengan nak masuk neraka. Sebab apa? Pahala Allah bagi berganda-ganda. Dosa dia tak berganda macam pahala. Dan perkara baik ni tak perlu diajar. Saya baca dalam kitab Ta'riful Am, dia cerita tentang anjing. Dia kata anjing ni bila dia buat benda baik, tamassaha bi sahibihi ka'annahu yatlubu minhul mukafaah. Dia akan datang dan bergesel-gesel dengan tuan dia, dan dia mengharapkan tuannya memberikan balasan kepadanya. Anjing bila dia buat baik, dia gesel-gesel dengan tuan dia. Dia rasa dia buat baik, maka dia akan dia akan minta dengan tuan dia apa-apa mukafaah, apa-apa balasan. Tetapi bila anjing itu buat jahat, na'a ba'idan yubasbisu bidhanabihi, anjing itu akan bila dia buat kesalahan, dia akan duduk jauh daripada tuan dia. Yubasbisu bidhanabihi, dia akan menggerakkan ekornya nak menyatakan minta maaf sebab buat benda salah. Maknanya binatang pun tahu benda baik, benda salah, walaupun dia tak pernah datang hadir kuliah, tak ada hadir kuliah, tapi dia tahu nilai baik dan nilai jahat. Macam juga kucing, kalau kita bagi dia makan, dia tahu makanan itu halal, dia makan dalam keadaan yang cukup tenang. Tetapi kalau dia curi makanan bawah saji, maka dia makan dalam keadaan tak tenang, sebab dia tahu mencuri dan merompak itu berdosa, walaupun dia tak pernah datang kuliah. Ni nak bagi tahu benda nilai baik buruk ni binatang pun tahu. Tapi kalau orang tak tahu lagi baik buruk, duk curi duit masjid lagi, teruk pada binatang. Duit mana banyak hilang? Duit masjid. Tengok, teruk pada binatang. Binatang tahu baik buruk, nilai baik buruk. Jadi sesuatu amalan itu diterima bila ada niat. Amal yang memerlukan kepada niat, yang perlu berniat, ialah segala amal perbuatan yang hendak ditunaikan. Benda kalau bersifat nak buat, kena ada niat. Contoh, puasa, nak buat, kena ada niat. Siapa yang nak puasa bulan Rejab, contoh, dia kena ada niat. Bising dalam internet, puasa Rejab lah, bid'ah dan sebagainya. Puasa Rejab ni tuan-puan nak puasa, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW sabda, sum ash-shahrul haram, sum al-ashhurul hurum, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Nabi pesan, puasalah kamu di bulan-bulan haram. Jadi Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut bulan haram ni ada 4. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqallahu as-samawati wal ard fiha 4 hurum. Baik, ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan bulan Rejab, bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah. 4 bulan haram. Okey, kenapa dipanggil bulan haram? Okey, bulan Zulqa'dah dipanggil bulan haram kerana orang nak buat haji. Orang nak buat haji, mereka akan cari duit dan bersiap sedia pada bulan Zulhijjah, pada bulan Zulqa'dah. Oleh kerana mereka bersiap sedia pada bulan Zulqa'dah, maka tradisi orang Arab dahulu tidak berperang pada bulan Zulqa'dah, sebab menghormati orang cari duit nak pergi buat haji. Maka bulan tersebut haram perang, dipanggil bulan haram. Yang kedua bulan Zulhijjah, sebab bulan ni orang sibuk buat haji, maka tak boleh perang. Bila tak boleh perang, dipanggil bulan haram. Bulan Muharram pun bulan haram, sebab orang balik haji. Tengok orang kafir ni, orang kafir Quraisy zaman dulu ni, dia menghormati bulan-bulan orang buat ibadat. Jadi tak boleh perang. Kenapa tak boleh perang?
Sebab orang baru balik daripada buat haji. Jangan susahkan mereka. Lepas tu lagi bulan Rejab. Kenapa ustaz? Jauh ni ustaz. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni 3 bulan berturut-turut. Rejab hidup jauh ni kenapa? Sebab bulan Rejab dianggap bulan haram kerana biasanya orang-orang kafir Quraisy zaman dulu mereka akan buat umrah di bulan Rejab. Jadi jangan kacau, jangan perang. Perjalanan kena aman. Sebab nak buat haji ni kena berjalan. Jadi perjalanan kena aman. Di 4 bulan ni perjalanan kena aman, tak boleh perang. Gencatan senjata, itu dipanggil bulan haram. Jadi bulan haram ni Nabi sebut sum al-ashhural hurum. Puasalah kamu di bulan-bulan haram. Maka puasa. Jadi kalau orang tanya kenapa puasa bulan Rejab, aku puasa bulan-bulan haram. Tak ada masalah. Yang marah sangat orang puasa marah. Orang K-pop tak marah pula, ni sakit hati. Yang tu lagi haram, confirm haram. Tak usah carilah dalil-dalil nak mengatakan halal, haram. Sampai dia pun dah buat geng-geng K-pop di Malaysia ni dah buat apa nama amaran. Sekiranya konsert K-pop tidak dapat dilaksanakan, kita akan apa nama kita akan berdemonstrasi kuat-kuat, dia kata. Ada kan dalam saya tengok dalam Facebook 3-4 orang marah. Tapi nak cerita bahawasanya itulah sanggup mereka nak berdemonstrasi sebab apa? Tak boleh buat konsert. Baik. Jadi amal kalau bersifat nak buat kena ada niat. Tapi